Betul kan? Macam mana itu? Oh, macam ni. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhimpun dalam surau Jumaat Ar-Raudhah ini untuk sama-sama kita meneruskan kembali kitab pembacaan kitab hadis Riyadhus Salihin, ringkasan Riyadhus Salihin. Sebelum ini kita telah sampai pada muka surat berapa? Tajuk tanda cinta Allah kepada hamba-Nya, betul? Dah habis tajuk? Ke masih lagi tajuk tawakal? Mana ketua kelas? Haji Nasir sebelum ni tak ada. Tak ingat. Tajuk tawakal habis. Kita dah bahas belum tajuk tanda cinta Allah kepada hamba-Nya? Surat 22. Belum. Tawakal baru habis. Kita masuk pada tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Rasa macam nak baca je. Dah baca? Belum lagi Betul Serius? Okey. Tawakal lebih sangat. Masuk tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Ini satu tajuk yang sangat penting dalam kita membaca kitab hadis Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ni Al-Imam Nawawi kumpulkan untuk bagi kita macam mana tips-tips nak jadi orang
orang yang soleh, orang soleh. Jadi dikumpulkan hadis-hadis je, targhib dan tarhib, hadis-hadis yang memotivasikan untuk kita jadi orang soleh. Dan yang kedua, hadis-hadis tentang peringatan supaya kita meninggalkan maksiat. Jadi tajuk ni, macam mana kita nak tahu Allah sayang kita? Tanda cinta Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Ya. Takut-takut kita cinta Allah, Allah tolak cinta kita. Takut. Kalau kita cinta manusia, ada tanda-tanda nampak macam mana dia suka kat kita. Kan? Masa kita tackle isteri kita dulu, macam mana tanda dia suka kat kita? Adalah tanda-tanda dia. Dia terima lamaran kita ke apa kan? Begitulah kalau kita buat amalan soleh ni, apa tanda Allah cinta pada dia, hamba dia. Beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Ini ayat yang familiar, kita selalu dengar kan ayat ni. Bomo-bomo pun dia guna ayat ni juga. Kalau para isteri ni dia nak ayat pengasih, ataupun suami nak ayat pengasih, kan, dia minta. Bomo biasanya bagi ayat ni. Bomo sekarang ni guna ayat Quran, tak guna jampi-jampi serapa ni. Dia kata nanti kantoi. Kantoi tengok, ni hai gunung, hai ganang tak boleh dah. Dia guna ayat Quran. Bomo VIP pun guna ayat Quran juga. Cak Jaya Yasin kan. Tapi dia baca lain sikit lah. Apa tu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Kan kuntum. Dengar betul-betul lagi. Dia kata Allah pula zalim, kan dia zalim. Kuntum ni kamu kan. Jadi bomo-bomo ni sekarang ni dia guna ayat Quran, tapi dia ubah sikit bagi kita tak perasan lah. Jaga-jaga Ayat ini memang ada dalam surah Ali Imran ayat 31. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, qul, kepada mereka. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada para sahabat, kepada orang beriman, kepada orang Quraisy, kan? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutlah saya. Saya tu siapa? Saya siapa? Bila Nabi yang cakap, saya tu Nabi lah. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikutlah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan mendapat cinta Allah. Nescaya Allah mengasihi kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha Merahmati. Okey, ayat ni penting tuan-tuan. Kita tengok sikit-sikit. Ini ayat yang penting pada tajuk tu, kena pada tajuk, tanda cinta Allah kepada hamba dia. Allah bagi tahu, Allah yang bagi tahu ni, bukan Nabi bagi tahu. Allah suruh Nabi bagi tahu kepada orang Quraisy. Orang Quraisy ni dia sembah Allah juga. Kita baca surah Ar-Rum, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan kata Allah lah. Tapi mereka ada buat syirik.
Mereka ada perantaraan melalui berhala. Ini semua tak disuruh oleh Nabi. Mereka buat sendiri, memandai-mandai, buat perkara-perkara konon-konon nak inovasi dalam akidah. Ini sama macam Bani Israel lah tuan-tuan. Nabi Musa ni dah selamatkan dia. Allah Ta'ala telah selamatkan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun tu. Fir'aun ni memang ganyang betul Bani Israel ni. Tapi bila Fir'aun mati ni, patutnya bersyukurlah Bani Israel ni kan. Sebab ancaman Bani Israel ni pada Fir'aun ni adalah kematian. Berada di hujung laut tu, dia dah nampak mati lah, hambang kematian. Fir'aun datang dengan tentera dia. Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi Musa, campakkan tongkat kamu, maka laut terbelah. Laut terbelah, Bani Israel pun ikut Nabi Musa masuk lalu laut yang terbelah tu. Kemudian Firaun pun masuk, follow, laut pun bercantum, mati Firaun. Habis. Sepatutnya peristiwa ni menjadikan Bani Israel semua beriman. Benda yang sangat mengejutkan, luar biasa. Kita ni kalau ada satu benda yang menakjubkan berlaku dalam hidup kita, ya memang dia miracle lah. Benda yang, kalau benda yang orang kata tak terkejut, tak apa. Ini benda yang betul-betul mengejutkan. Kita terlepas daripada kematian. Sebab orang kita ni kalau selamat balik umrah ke balik apa semua, suka buat kenduri kan. Kenduri apa? Doa selamat kan. Selamat gitu kan. Balik luar negara, anak balik luar negara, buat doa selamat. Selamat satu nikmat yang besar. Bani Israel diselamatkan. Bukan saja diselamatkan, bahkan musuh dia itu dimatikan, Firaun. Habis selamat, ikut Nabi Musa. Dia pandai-pandai buat inovasi. Dia kata tengok satu kaum tu, dia sembah patung. Dia buat patung dah sembah. Ini wahai Musa, kami cadang lah, kau bagi tahu sembah Allah. Kami tak nampak. Jadi kita, apa kata kita buat simbolik dia, buat patung sembah Allah lah, tapi kita jadikan perantaraan. Nabi Musa kata kepala otak hangat kata. Dia tak kata itu, dia kata kamu ni orang jahil. An akuna minal jahilin. Aku ni berlindung kepada Allah Ta'ala daripada menjadi orang-orang yang jahil. Ini yang tak betul ni tuan-tuan. Sebab agama ni kena ikut Nabi. Kita dapat agama ni, kita ikut Nabi. Bukan kerana keringat fikiran kita, bukan. Senang je ikut agama ni. Follow je, ittiba' je. Kan, senang. Kalau nak fikir, payah fikir ni. Kan, jadi kita ikut je. Cara dia tuntut ilmu, dapat ilmu yang diyakini benar, belajar ilmu hadis-hadis sahih, ayat Quran, pelajari daripada alim ulama kita, amal tu. Ulama-ulama kita pun tak diminta untuk buat inovasi-inovasi dalam bab-bab yang tidak disuruh dalam agama. Kalau dalam bab fiqh ijtihad tu itu je. Tapi dalam bab perkara-perkara pokok tidak disuruh. Jadi Allah bagi tahu Nabi, kalau kamu nak Allah, kalau kamu ni cintakan Allah, Allah bagi tahu Nabi, ikut Nabi, fattabi'uni. Kalau nak dapat cinta Allah, nak dapat balasan Allah cinta kita balik. Sebab kita tak nak cinta ni bertepuk sebelah tangan, betul lah. Kecewa tak kalau cinta sebelah ya? Ada pernah kecewa apa tu dengan mainan cinta? Perit kan? Perit. Saya tak pernah rasa lah. Saya cinta semua dapat. Perit kan? Ada orang pura-pura menongging kan? Ada orang lelaki menangis.
Jadi yang paling penting adalah mendapat cinta Allah. Allah kata, macam mana tips nak dapat cinta Allah? Ikut Nabi. Tanda-tanda satu orang soleh adalah dia diberi petunjuk untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Adapun orang yang tanda-tanda orang yang tidak mendapat cinta Allah adalah dia tidak mengikut jalan Nabi SAW. Itu je cara dia. Allah Ta'ala bagi tahu dah jawapan. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Terus yuhibbukumullah. Tak ada lagi summa, tak adalah. Siapa yang ikut sunnah Nabi, yuhibbukumullah, maka dia cepat mendapat balasan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Satu lagi Allah Ta'ala sebut, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bagi dua. Allah balas cinta dia dan Allah ampun dosa dia. Ini satu lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat sunnah Nabi, Allah ampun dosa kita. Tadi kita pergi datang ke masjid. Datang masjid sunnah Nabi kan? Sunnah Nabi kan? Ada tak dalil mengatakan siapa datang ke masjid, ke surau, setiap langkah dia tu digugurkan dosa? Ada tak? Ada. Ada tak hadis yang kata siapa yang ambil wuduk setiap titisan tu menghakis dosa dia? Ada tak? Ada. Sebab apa? Itu sunnah Nabi. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Al hasanat, amalan-amalan soleh yang kita buat yang mengikut sunnah Nabi, dia akan memadamkan dosa kita. Cara Allah nak ampun dosa kita ni ada banyak cara. Sebelum kita minta ampun pun Allah dah ampun kita. Ni tuan-tuan datang sembahyang kan, habis sembahyang tadi imam pun astagfirullah. Sebelum astagfirullah tadi, masa datang Allah dah ampun dah. Laju tak pengampunan Allah? Laju. Macam mana cara Allah ampunkan? Ikut sunnah Nabi. Jadi apa lawan pada ikut sunnah? Apa lawan pada ikut sunnah? Imam Khidir tahu lah. Tak sunnah lah. Kan? Senang dia cakap kan? Nak jawapan lain, nak perkataan lain. Buat bid'ah lah. Lawan kepada ikut sunnah, buat bid'ah. Itu aja. Maka siapa ikut sunnah, Allah ampun. Siapa buat bid'ah, Allah tak ampun. Itu je prinsipnya dia. Apa ayat dia? Inilah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu nak dapat cinta Allah, kalau kamu cinta Allah, tandanya ikut Nabi. Sebab orang Quraisy ni, mereka ni mendakwa mereka ni cinta Allah. Mereka buat umrah, mereka buat haji, tapi mereka buat amalan tu tak ikut sunnah Nabi. Dia rasa Nabi ni macam kawan-kawan dia, budak-budak kampung dia. Di Mekah dulu, yang dulu kita pergi umrah tu, tawaf tu, orang Quraisy jahiliah ni, mereka telanjang. Tawaf telanjang. Bayanglah tawaf telanjang. Jangan bayanglah. Kan? Tapi dia pandai lah. Telanjang ni lelaki, okey, lelaki dulu telanjang, perempuan tak boleh campur. Kalau lelaki perempuan telanjang habis. Lelaki dulu, kemudian perempuan pula, tapi telanjang lah. Tengok tak, habis musnahnya ajaran Nabi Ibrahim AS. Allah ajarkan bagaimana nak buat haji. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim doa setelah dibangunkan Kaabah, dia kata Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu alaihim ayati. Wahai Tuhan, aku ni dah penat-penat bangunkan Kaabah. Aku harapkan ya Allah, kau utuskan satu orang Nabi di sini nanti yang membacakan kitab Engkau ya Allah, yang menyucikan mereka ini dengan kitab itu, dan dia mengajarkan kitab itu dengan hikmahnya.
Nabi Allah Ibrahim doa. Ada tak Nabi selepas tu yang diutuskan di situ? Zaman Bani Israel tak ada. Sampailah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Lebih 1500 tahun lepas Nabi Ibrahim doa, barulah Allah Taala mustajabkan doa. Itu Nabi doa sampai beribu tahun baru mustajab. Nak katakan daripada Nabi Ibrahim ni buat haji ni bukan zaman Nabi je. Bukan Nabi Muhammad SAW yang ajar. Nabi Muhammad ajar syariat haji, tapi haji ni pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Manasik haji ni Allah ajar pada Nabi Ibrahim lagi. Itu bumi Mekah, Kaabah ni, setengah kita ni kalau datang kita ingat ini Nabi Muhammad dulu buka. Bukan Nabi Muhammad buka, memang Nabi Muhammad buka Mekah, tapi Mekah tu tempat lama dulu. Zaman Nabi Adam ada tau. Zaman Nabi Adam lagi dah ada. Tempat paling lama sekali. Nabi Ibrahim lagi. Itu nak kata kat situ bagaimana syariat berubah dengan setelah berlalunya masa dan zaman. Orang mengikut hasutan syaitan, maka orang buat berlawanan dengan syariat. Bila berlawanan dengan syariat, ikut hawa nafsu. Orang telanjang dulu pernah. Orang telanjang kat situ. Ada orang berzina lagi dalam Kaabah ada. Sehingga diangkat pula tokoh orang yang berzina, dikatakan tokoh pula. Orang yang berzina dalam Kaabah tu dibuat patung dekat Safa dan Marwah. Dan sampai Safa tunduk kepada patung tu. Sebab itu kalau kita baca surah dalam ayat Quran, surah Al-Baqarah, ada ayat yang kata inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Barang siapa yang bertawaf antara Safa dan Marwah itu, fala junaha alaihima ayyat tawafa bihima, tak ada dosa siapa yang berlari antara Safa dan Marwah. Kenapa tak ada dosa pula? Itu kan sunnah. Apa? Kenapa Allah Taala kata fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima? Kenapa? Sebab sahabat mula-mula datang masa buka Mekah tu, sahabat enggan buat sa'i tu. Sebab dia teringat ritual syirik pernah buat kat situ dulu. Itu penting dia bayar sababun nuzul ayat. Kenapa kita baca tu? Kenapa benda sunnah, bahkan benda rukun ni Allah kata tidak ada dosanya untuk kamu pusing antara Safa dan Marwah. Kenapa ada perkataan dosa? Itu kan rukun. Sebab sahabat dia teringat, dia berat nak buat, dia teringat dulu ada patung yang orang Quraisy buat patung tu orang punya, saya lupa nama dia. Dikatakan dia ni pernah berzina dalam Kaabah. Syaitan angkat bisik pada manusia pada zaman jahiliah sampai mereka angkat ni jadi tokoh. Yang patung lelaki dekat Safa, patung perempuan dekat Marwah. Jadi setiap kali dia pusing tu, dia akan tunduk dekat situ. Ritual syirik. Jadi bila sahabat nak buat tu, dia teringat ritual syirik, dia enggan nak buat sa'i. Allah kata ini adalah antara syiar Allah. Sa'i memang ada, tapi yang patung tu kamu runtuhkan. Jadi itu dia punya. Sebab itu agama ni suci sebenarnya. Tapi orang-orang tengah tu ada yang menambah-nambah, menukuk tambah, ada yang mengurangkan, ada yang menukuk tambah. Jadi agama ni, sebab itu kita diperintahkan untuk menjaga agama. Ini amanah yang Allah Ta'ala beri pada kita. Sebab bila sunnah dah tak dilakukan, maka bid'ah yang dijunjung, agama punah. Allah tak ampun dosa kita. Allah ampun ni bila kita ikut sunnah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ayat ini membawa kepada kita tanda seorang itu mendapat cinta Allah adalah dengan dia mengikut petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak dapat sunnah? Macam mana nak tahu tu sunnah atau tidak?
Datang majlis ilmu apa tahu. Ada orang dia tak nak jadi tak payah pergi majlis ilmu ni. Buat apa? Baik kita amal. Sekarang ni amal je. Tak payah datang majlis ilmu. Ada tak orang macam ni? Ada. Kan? Majlis ibadat dia bodong-bodong dia pergi, tapi majlis ilmu tak nak datang. Jadi yang lain majlis zikir ke baguslah datang, tapi majlis ilmu tak nak datang. Bahkan ada masjid tu kita pergi, ada majlis ilmu, belajar fardu ain, dia leka baca Quran kat belakang. Dia kata yang penting amal. Sebenarnya menuntut ilmu tu lebih wajib, sebab orang yang abid, orang ahli ibadah, kalau dia ketepikan ilmu, dia mudah tergelincir, dia mudah ditipu. Ditipu sebab orang ahli ilmu ni orang yang cerah hati dia. Bila dia baca hadis Nabi, dia tengok hadis ni sahih, dia belajar hadis ni sahih. Sebab ada hadis palsu, ada hadis sahih, ada hadis lemah. Kalau dia belajar sikit, dia tahu. Jadi itu kelebihan orang berilmu. Maka dia dapat tahulah mana sunnahnya, mana yang tak sunnah, dia tahulah. Mana yang patut didahulukan, mana yang patut dikemudian, dia tahu. Sebab itu adalah salah satu daripada tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Dia diberi petunjuk untuk mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iqtaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wa in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'azani la'u'izannahu. Mafhumnya, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini hadis kursi. Kalau kata Rasulullah bersabda, Allah Taala berfirman. Firmannya ada dua. Firman ni dalam Quran ataupun firmannya dalam hadis kursi. Apa beza hadis kursi dengan Al-Quran? Firmannya Al-Quran. Ini penting kita belajar mustalah, kan? Mustalah hadis. Hadis kursi ini adalah maknanya datang dari Allah, lafaz dia daripada Nabi. So Nabi ulas, Nabi ni dapat daripada firman Allah Ta'ala, tapi dibenarkan Nabi untuk ulas mengikut perkataan Nabi, lafaz Nabi. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran maknanya datang daripada Allah, lafaznya totally datang daripada Allah juga, tanpa Nabi ada tambah ke tak ada. Betul-betul lafaznya betul-betul datang daripada Allah. Jadi alif lam mim lah, tak ada Nabi ulah, tak ada. Itu bezanya Al-Quran dengan hadis. Nabi ada kalanya memang wahyu ni datang, kadang-kadang dia ada tiga, kata ulama, makna dan lafaz daripada Allah. Itu Al-Quran. Yang kedua, makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi. Itu adalah hadis qudsi. Ada yang Allah Ta'ala bagi ilham pada Nabi,
lafaz daripada Nabi. Secara mafhum maknanya adalah Allah Ta'ala yang perintahkan, tapi lafaznya daripada Nabi SAW. Menurut hadis Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bercakap dengan hawa nafsu, bahkan apa yang diturunkan adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi hadis ni bermaksud Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Sesiapa yang memusuhi waliku. Apa maksud wali? Wali ni apa wali? Bukan wali nikah. Wali nikah ni semua boleh jadi wali nikah lah. Wali ni adalah orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai kekasih Allah, orang yang Allah Ta'ala sayang, dan orang yang beriman dan bertakwa, dipanggil penolong agama Allah. Bukan penolong Allah, penolong, dipanggil awliya Allah. Awliya Allah, penolong Allah, bukan penolong Allah, penolong agama Allah. Allah tidak memerlukan penolong. So, jawatan ini sangat besar, dan semua orang boleh jadi wali. Sebab Nabi sekarang ni dah tak ada. Wali sampai akhir zaman, setiap orang layak jadi wali. Apa syarat-syarat dia? Disebutkan dalam ayat Quran kan. Sungguhnya penolong-penolong agama Allah, wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tapi dengan sebenar-benar takwa. Maka apabila Allah Ta'ala mengasihi seseorang itu, maka Allah akan jadikan dia sebagai walinya. Jadi Allah beri peringatan ni, sesiapa yang memusuhi waliku, orang yang dekat dengan Allah, maka aku isytiharkan perang terhadapnya. Bukan saja, dia perlu ingat, dia bukan saja memusuhi wali Allah, tapi dia memusuhi Allah, kerana Allah Ta'ala telah mengisytiharkan perang kepadanya. Tidak ada seorang pun hamba-Ku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang ibadah yang telah aku fardukan ke atasnya. Tengok tanda-tanda wali Allah sebut kat sini. Tak ada seorang pun daripada hamba-Ku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku telah fardukan kepada mereka. Maknanya benda wajib. Wali Allah ni benda wajib dia akan utamakan dulu daripada benda sunat. Setengah orang ni, kalau kita tengok orang soleh kan, dia kata dia ni bangun malam ni bagus lah, bangun malam banyak, baca Quran banyak. Ya, itu pun tanda-tanda orang soleh. Tapi nak kena tengok benda wajib dia buat ke tak. Sebab yang paling Allah suka adalah orang buat benda wajib. Wajib dia tak tinggal. Kita ni kadang-kadang sunat terlebih buat, wajib pun kata aduh. Oh, sembahyang malam kan, bangun sembahyang malam bagus, subuh dia terlajak pula. Alamak. Kan? Ataupun bila masuk Ramadan, kita amal Ramadan ni, elok dia pergi tarawih, bagus. Padahal tarawih ni sunat kan, tarawih bagus, datang masjid, tak ada salahnya, bagus. Tapi maghrib tak datang. Ada orang lagi teruk, isyak tak datang, dia datang tarawih ya. Maknanya yang lebih dituntut dalam syariat ni adalah sembahyang fardu tu kan. Jadi tanda-tanda wali Allah ni, dia tahu nak utamakan benda wajib tu. Sebab Allah lebih suka orang buat benda wajib. Kata Dato' Yusuf Qaradawi, kalau zaman sekarang ni orang yang buat wajib, dia tak buat benda sunat, dia buat benda wajib ke? Lepas tu dia tak buat maksiat, dia telah dianggap orang soleh zaman. Sebab Allah paling suka orang buat benda wajib. Banyak sedekah, zakat tak bayar.
Sedekah banyak, zakat tak bayar. Zakat wajib. Jadi kita jangan tertipu dengan ibadat. Sebab ahli ibadah ni, syaitan ni dia pandai. Dia kata bagus dia, orang ni suka ibadat, tapi aku kelirukan dia. Dia buat amal sunat tapi fardu dia tak buat. Syaitan kelirukan dia. Yang ini kita kena jagalah. Jadi Allah bagi tahu orang yang tanda wali Allah ni, dia buat gitulah. Ada orang punya bagus, pakai serban, pakai jubah bagus, keluar berdakwah bagus, tapi tak bagi nafkah pada anak, isteri. Itu wajib. Itu bukan wali Allah tu. Batu pukul anak isteri, bukan wali Allah. Walaupun zikir-zikir dia sampai terbang-terbang, kan? Tapi tak bagi makan anak isteri, bukan wali Allah. Sebab wali Allah adalah dia akan buat benda wajib. Dia akan utamakan benda wajib. Allah lebih suka orang buat benda wajib. Kemudian Allah beritahu lagi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian barulah dia buat benda sunat. Hamba-Ku yang sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunat, nescaya aku mencintainya. Kemudian dia tambah amalan-amalan sunat. So dia utamakan fardu dulu. Bahkan dia tahu mana nak utama, fardu ke sunat. Kalau bertentang antara sunat dengan fardu, kalau dia buat sunat tertinggal fardu, kalau dia buat fardu sunat tertinggal, maka dia akan utamakan fardu. Dia orang ahli ilmu, dia pandai, dia bijak, kan? Dia tahu nak utamakan mana satu. Macam kita lah kan, bila dah masuk solat, imam dah baca surah lain, kita baru masuk. Kalau kita ni ahli ilmu, kita tak akan baca doa iftitah lah. Sebab kita angkat takbir, baca Fatihah. Sebab apa? Waktu yang terhad. Itu tanda orang ada ilmu. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia akan baca doa iftitah, Fatihah tak baca, terlepas dia baca Fatihah. Macam mana? Sebab itu kita beza orang ahli ilmu dengan tidak. Sebab itu kalau wali Allah ni, dia akan sempurnakan hak wajib, hak rukun dia. Jangan sampai benda-benda hak wajib tu, rukun tertinggal, tapi buat benda sunat tapi rukun tertinggal. Hatta uhibbahu, sehingga aku cinta pada dia. Fa iza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar melaluinya, penglihatannya yang dia melihat melaluinya, tangannya yang dia mengambil sesuatu dengannya, dan kakinya yang berjalan dengannya. Jika dia meminta sesuatu permohonan daripadaku, nescaya aku pasti berikan kepadanya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, nescaya aku pasti melindunginya. Allah Ta'ala jaga ni wali Allah. Sehingga Allah bagi tahu, pendengaran dia pun Allah pelihara, penglihatan dia pun Allah akan pelihara, tangannya yang dia mengambil sesuatu dengannya pun Allah Ta'ala pelihara, kakinya pun Allah Ta'ala pelihara. Orang yang Allah, bila Allah aku dah sayang, Allah akan pelihara semua. Sebab itu jangan memusuhi orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah ni, tandanya dia ikut sunnah Nabi lah. Balik yang tadi ni, dia ikut. Jangan dia pakaian ni ikut sunnah tapi ibadat tak ikut. Itu pun kita kena tahu juga, kan? Sebab pakaian ni, sunnah ada banyak. Sunnah ni ada banyak. Sunnah yang disyariatkan, sunnah yang tak disyariatkan. Sunnah tasyri'iyah, sunnah jibliyah. Sunnah juga, kan? Sunnah yang disyariatkan
sembahyang berjemaah, makan tangan kanan, sebab dia ada perintah. Kalau orang belajar usul fiqh, dia akan kaji hadis-hadis Nabi ni, dia ada ayat-ayat dia nak kata ni sunnah disyariatkan atau tidak. Sunnah disyariatkan, ada perintah Nabi suruh buat. Contohnya sahabat Nabi bila makan, Nabi kata kul biyaminik, makan dengan tangan kanan kamu. So bila ada perintah makan dengan tangan kanan, maka dia ada sunnah disyariatkan. Ada yang sunnah tak disyariatkan, sunnah yang dia tidaklah Nabi suruh, tapi kalau kita buat atas dasar cinta pada Nabi, dia dapat pahala lah. Sunnah Jibliyah, seperti Nabi pakai jubah. Nabi tak ada dalam hadis Nabi kata perintah pakailah jubah sana, pakai jubah boleh dapat pahala lebih besar. Tak ada. Kalau ada hadis yang kata pakai jubah dapat pahala lebih besar, bagi tahu memang tak ada. Tapi kalau kita pakai kerana cinta ke Nabi pernah pakai, kita dapat pahala kerana dasar cinta. Kita pakai serban kerana dasar cinta, dapat pahala lebih lah. Kerana cinta. Tapi Nabi tak pernah perintah kan. Ni orang belajar usul fiqh dia tahu ni kan. Ada sunnah yang tak perlu kita ikut. Tak perlu, dia bukan, kalau kita nak buat dia tak perlu kita nak sebagai tanda cinta Nabi, tak perlu. Seperti Aisyah merekodkan Nabi SAW pernah berdengkur dah ketika tidur. So kalau kita tidur tak berdengkur, tak payah nak ejar. Sunnah Nabi nak ejar bagi berdengkur. Macam mana nak ejar? Jumpa doktor, saya nak ejar lah bagi tidur saya dengkur supaya saya dapat pahala lebih. Ada. Nabi tak pernah perintahkan. Ini sebagai sifat Nabi sebagai seorang manusia kan. Jadi kita kena faham bab sunnah ni, bab sunnah ni. Kenapa? Sahabat-sahabat pun tak ada meriwayatkan mereka tiba-tiba ejar sampai-sampai ke bagi berdengkur, tak ada. Sebab mereka sangat-sangat faham apa sunnah disyariatkan, sunnah tak disyariatkan. So jangan kita tak tertipu dengan perkara-perkara ni. Kadang-kadang kita utamakan sunnah yang tak disyariatkan lebih daripada sunnah yang disyariatkan. Sampai benda yang betul-betul sunnah yang Nabi suruh ni kita tak mau buat. Tapi yang tak disyariatkan, kita membesar-besarkan yang itu. Jadi ini kita kena faham dalam hal-hal ini. Ada yang sunnah yang dia disyariatkan pada musim tertentu. Contohnya Nabi, kalau kita baca hadis, Nabi memakai baju besi. Jangan kita baca sampai situ ya. Nanti ada orang datang sembahyang pakai baju besi. Ini apa hal dari Robocop datang ni? Kan? Sebab Nabi pakai tu masa ketika pergi perang. So baca hadis tu bagi faham sikit, kan? Dia jadi tak sunnah datang tiba pakai baju besi gitu kan. Jadi sunnah ni pun kita nak kena bijak faham. Jadi begitu juga dalam solat. Nabi biasa rutin. Yang rutinnya Nabi sembahyang, lepas sembahyang Nabi akan berzikir. So ulama kata yang aghlabiyah, yang majoriti, yang selalu yang Nabi buat, Nabi akan berzikir. Tapi ada kalanya Nabi lepas sembahyang Nabi makan, Nabi senyap, Nabi bertafakur. Tak boleh kita ambil yang sekali-sekali buat tu kita senyap je. Kita ambil yang ghalib je lah Nabi buat. Macam tu. Nabi pernah solat atas tangga, mimbar atas tangga. Jadi tak sunnah. Tuan-tuan kita nak rasa sembahyang kat situ, sembahyang sunat situ. Sebab Nabi sembahyang sunat kat atas mimbar nak tunjuk ke orang, nak tengok sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam mana aku sembahyang. Dia sahabat jauh tak nampak, dia sembahyang atas mimbar. Jadi tak sunat pergi sembahyang atas mimbar. Ni khatib pun tak buat itu. Kan? Jadi kita nak kena faham sunnah ni apa dia. Kalau kita tak faham, susah. Kita akan terkeliru. Kadang-kadang kita bila datang antara dua tu, mana nak buat ni? Kadang-kadang takut kita mengorbankan yang lebih dituntut lagi daripada
biasa. Jadi disebabkan kita tidak ada asas-asas tu, kita akan tertinggal. Jadi dalam hadis ini Allah sebut apa? Hadis Qudsi ni, kalau orang yang jaga sunnah Nabi ni, dia buat benda wajib, semua Allah suruh dia buat, dia tambah dengan amalan sunat. Amalan sunnah yang besar adalah sembahyang malam, sembahyang malam, puasa, Isnin Khamis, banyakkan sedekah. Ini amalan sunnah yang besar. Nabi kata abwabul khair thalatha, pintu kebaikan ni, kalau nak konsisten jadi orang soleh, pintu kebaikan yang amalan sunat yang paling besar, yang menjadi kunci kepada kebaikan, ada 3. Yang pertama, as-siyamu junnah, dia kerap puasa sunat. Puasa sunat, puasa sunat dah, Isnin Khamis ke, puasa Nabi Daud ke, puasa atau puasa bulan 3 hari kan, puasa ayyamul bayd kan, hari putih, konsisten. InsyaAllah kebaikan akan Allah Ta'ala limpahkan dalam hati kita banyak. Yang kedua, as-sadaqah tudfi'un nar, sedekah akan memadamkan api. Nabi kata ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, takutlah kamu tentang kepanasan api neraka walaupun dengan sebelah kurma. Kamu sedekah kan? Sedekah, jadikan rutin setiap hari sedekah. Riyan surau sedekah, masjid sedekah, hari Jumaat ni sedekah. Apakah hari Jumaat jangan tertinggal sedekah. Kena konsisten. Kita nak kejar satu zaman yang paling baik, lebih baik dunia ni, iaitu hari selepas kita mati tu. Nak orang kata nak berbanyakkan kawan-kawan, teman-teman kita alam barzah melalui amalan-amalan kita. Yang ketiga, Nabi kata salatul lail, salatu ar-rajulu fi jawfil lail, solat seorang tu di pertengahan malam. Solat afdalus solah ba'dal maktubah, solat yang paling afdal selepas solat wajib adalah solat malam. Kalau kita boleh buat 3 benda ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan bimbing kita untuk buat amalan-amalan yang lain mudah. Orang yang rajin solat malam, jiwa dia akan mudah terbimbing untuk buat kebaikan-kebaikan yang lain. Orang mudah sedekah, jiwa dia mudah terbimbing untuk buat kebaikan-kebaikan yang lain. Orang yang banyak sedekah pun begitu, orang yang banyak puasa pun begitu. Banyak amalan ni banyak, kita ambil 3 amalan ni, tak mampu kita ambil salah satu. Kalau boleh kita buat 3, insya-Allah boleh jadi wali Allah. Tak perlu ada surat lantikan, tak ada. Wali Allah ni tak ada petanda, tanda macam, bahkan seorang wali Allah pun dia tak tahu dia wali Allah. Dia tak ada, bukan macam Nabi Rasul dilantik turun wahyu ke, tak ada. Dia, Allah Ta'ala sendiri akan beri kelebihan. Bila dia nak buat sesuatu, Allah ilhamkan dia. Allah ilhamkan dia kebaikan tu, sebab jiwa dia dah terbimbing. Sebab itu pandangan-pandangan ulama ni tuan-tuan, yang takutkan Allah ni, yang kita tengok dia ikut dalam petunjuk sunnah ni, pandangan dia bukanlah kita kata maksum, tapi pandangan dia perlu diambil kira, sebab dia orang yang dekat dengan Allah. Bila orang dekat dengan Allah, kan Allah kata ni, dia mendengar pun melalui petunjuk Allah, dia buat sesuatu semua melalui petunjuk Allah, kan? Jadi dia lebih dekat dengan Allah. Wajarnya kalau kita nak minta doa apa, kita doa kepada Allah dan kita minta dia doakan. Bertawassul doa orang soleh, ada diajar oleh Nabi. Orang yang bertawassul dengan doa orang soleh, beri tolong doakan saya Tuhan. Tak semestinya ustaz. Ada ustaz pun tak soleh mana pun. Ada orang dia bukan ustaz pun, tapi dia lebih baik.
amalan dia belajar sikit dia buat. Banyak sedekah dia. Dia cari kawan-kawan dia tu. Kadang-kadang satu jemaah kita ada bagus dia. Setiap kali berada di saf pertama dengar kuliah, bagus dia. Buat amalan sunat, zikir ke petang-petang dah ada kat masjid. Zikir pagi, petang, subuh dia orang terakhir keluar. Zikir dia. Bagus kita jadikan dia kawan kita. Boleh jadi dia wali Allah. Dan Allah Ta'ala lindung orang macam ni. Biasa kalau kita tengok wali Allah ni, orang kita ni kalau wali Allah ni tengok ada keajaiban berlaku lah. Tengok macam mana contoh. Boleh jalan atas air kan. Kira wali lah tu. Boleh jalan atas air. Itu biasa kita ni lah. Cara-cara kita orang awam faham. Tapi wali Allah bukan setakat tu je. Imam Bukhari benar riwayat dia pernah jalan atas air? Tak benar. Kalau jalan atas air ni, mana lebih besar manfaat? Manfaat pada dia ke manfaat pada rumah? Imam Bukhari meriwayatkan 7,000 hadis ni, hadis sahih dia kumpulkan sehingga kita boleh belajar. Karamah yang Allah beri pada dia yang memberi manfaat besar kepada umat, itu lebih besar. Dia boleh hafal, dia boleh kumpulkan 600,000 hadis dalam hayat dia. Kita dia dah baca hadis 40 tak apa-apa lagi. Kan? Saya cuba tanya dari kita dah, ada 5 hadis tak bahasa Arab kita hafal? 5 hadis je. 5 hadis dalam bahasa Arab. Saya tanya ni. Pendek-pendek lah, pendek-pendek. Yang dia hadis lah. Belum lagi kita tanya sanad lagi daripada sahabat siapa sahabat yang riwayat kan. Kantoi kita. Kan? Imam Bukhari boleh kumpulkan 6,000 hadis dalam tempoh 16 tahun. Itu wali ya tu. Wali yang paling besar adalah para nabi dan rasul. Macam mana nabi rasul wali? Ya. Penolong agama Allah yang paling utama adalah nabi dan rasul. Iyalah wali Allah. Wali ni siapa-siapa je. Nabi dan rasul ni dia lantik. Wali ni siapa-siapa yang dekat dengan Allah, dia penolong agama Allah. Dan wali ni boleh ada selepas Nabi diutuskan pun ada wali. Akhir zaman pada wali. Dan Allah dan Nabi sebut setiap 100 tahun akan ada orang yang Allah Ta'ala utus mayujaddid, iaitu orang yang mentajdidkan, memperbaharui agama ini. Bukan memperbaharui agama, memperbaharui roh agama ni, menjadi agama ni hidup. Setiap kepala 100 tahun. Ni tengok. Sampai Imam Nawawi kata, Imam Syafi'i dia wafat tahun 204 Hijrah. Dia wafat pada 204 Hijrah, dia lahir 150 Hijrah. So dia ni menjadi orang yang mujaddid pada zaman dia. Setiap kepala 100 tahun tu mesti ada muncul Allah Ta'ala utuskan. Dia wali Allah tu. Jadi Nabi cakap tu dia wali Allah. Setiap akhir zaman mesti ada. Setiap 100 tahun Allah jaga agama ni. Jadi kita doa mudah-mudahan kita ni kalau tak dapat jadi wali pun ikut tempiah-tempiah duduk dekat dengan orang yang baik, orang soleh. Kita tengok dalam senarai nombor kita dekat handphone kita ni, berapa ramai orang soleh yang kita save nombor dia. Orang yang kita bergurau makin hamil ni ramai lah kan. Yang duduk bergurau, duduk bergurau ni. Tapi kalau orang-orang yang boleh membawa kita, membimbing kita kepada, boleh tegur kita ni, ada tak? Kalau tak ada, cari. Cari orang. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada kita. Orang yang dekat dengan penjual minyak wangi, dia akan dapat tempiah wangi. Itu adalah tanda-tanda wali Allah. Dan bila dia berdoa, Allah Ta'ala akan mustajabkan doa dia. Bila dia minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan lindung dia. Di kalangan sahabat pun ada juga. Di kalangan para sahabat pun
ada doa ni, setiap kali dia doa mustajab. Antara seorang sahabat yang bernama Barra, dia tak ada, kalau sahabat-sahabat nak berjihad ni, semua akan tanya, aina, di manakah tangan kamu wahai Barra? Doa untuk kami, sebab doa dia tu setiap kali dia doa mustajab. Sahabat semua wali Allah, tapi dia doa selalu mustajab. Bimbing dia, kan? Jadi orang macam tu diangkat tu. Orang yang beginilah sepatutnya kita kena ikut, kita kena contohi. Orang ni kehidupan dia tawaduk, rendah diri, utamakan amalan-amalan akhirat, tidak boleh dibeli dengan dunia. Ini antaranya tanda-tanda orang yang Allah Ta'ala sayang, yang dipanggil sebagai wali Allah. Dan Allah isytiharkan siapa yang menyakiti, memerangi waliku, aku isytiharkan perang. Berapa ramai dalam silsilah zaman manusia ni, berapa ramai orang yang suka menyeksa para ulama, para wali Allah. Tengok Bani Israel, mereka bunuh para nabi. Allah Ta'ala hina Bani Israel sampai sekarang. Semua bangsa tak suka dia. Mereka membunuh para nabi, mereka membunuh kekasih Allah. Allah Ta'ala balas kesudahan orang-orang yang memenjara para ulama, para wali Allah. Bagaimana kesudahan hidup mereka. Ini kita jangan termasuk pada orang-orang yang melawan para alim ulama, para wali Allah. Mereka betul bukan maksum. Kita boleh berselisih pada perkara-perkara yang ada benda kan tak setuju ke apa ke, tapi ada pun menghina para alim ulama, jaga-jaga. Allah sendiri kata, kalaulah dia tu wali, aku isytiharkan perang pada orang yang memusuhi wali. Takutlah orang-orang yang kaki sembahyang ni, kaki zikir ni, jangan kita buat sakit hati dia. Tak berkat hidup kita. Boleh jadi wali tu boleh di kalangan perempuan, boleh jadi isteri kita wali. Ingat wali ni lelaki je, wali nikah lelaki je. Wali nikah malah lelaki kan. Tapi wali di sisi Allah ni boleh jadi isteri kita. Dia tengok amalan dia bukan datang sembahyang jemaah, tapi dia hari-hari tak miss buat sarapan untuk kita. Dia siapkan anak-anak, rumah tangga. Boleh jadi ada amalan-amalan zikir dia, sembahyang malam kuat. Boleh jadi dia adalah orang yang Allah sayang. Boleh jadi. Mungkin kita nampak ni ustaz-ustaz, ulama-ulama, boleh jadi dia orang biasa. Ada dekat Indonesia berlaku satu letusan gunung berapi, semua rumah musnah. Kono lumpur apa tu, gunung berapi kan, lava-lava semua. Ada satu rumah ni betul-betul dekat kaki gunung berapi ni, tak ada kena apa-apa pun. Kalau ikut rumah dia tu, sebelah rumah habis, musnah, hilang, dia tak ada pun kena apa-apa. Macam lava tak lalu elok je tu, tak kena. Satu berita pelik. Orang kata dia ni wali Allah ni. Memang dia ni orang taat. Dia orang biasa je, taat beribadat kepada Allah. Ini orang macam ni, Allah Ta'ala lindung dia sebut dah ni. Allah lindung, kan? Ini antara tanda-tanda orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia banyak amalan-amalan dia. Jadi kita tengok dia biasa-biasa, tapi amalan dia ketika lebih banyak, dia lebih ikhlas. Kita ni orang nampak amalan-amalan mungkin di depan manusia, mungkin belakang kita tahu kita siapa, kan? Orang dia banyak amalan-amalan secara bersendiri.
Allah Ta'ala angkat darjat dia, Allah lindung dia daripada mara bahaya. Tapi ini bukan saja ukuran. Ini bukan saja ukuran. Ukuran wali Allah ni janganlah kita nampak ni benda pelik yang berlaku. Boleh jadi Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, Allah Ta'ala berikan dia anak-anak yang berjaya, dapat dididik dengan agama yang baik, Itu sebagai tanda-tanda keberkatan yang Allah Ta'ala beri, Jadi insya-Allah tuan-tuan, ada lagi banyak hadis-hadis yang menyebut tentang tanda-tanda cintanya Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada siri-siri kuliah yang akan datang. Sebelum kita tangguhkan, ada soalan tuan-tuan? Ataupun perkongsian? Ada? Ada, InsyaAllah kita tangguhkan pada siri kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.